Alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih saudara pengacara majlis, ya, penuh dengan pantun memantun. Ya, dia pantun, saya pun nak pantun lah juga. Kalau ku tahu pria itu pahit, takkan ku masak dengan kelapa. Kalau ku tahu cinta itu pahit, takkan ku mengorak dari semula. Terima kasih pada Datuk Megat Zulkarnain Tan Sri Omar Din, yang saya hormati Timbalan Pengurusi Surau Cik Nazri, Cik Rohizam, Hajah Kalsum, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surau Muslimah, Surau Helwat, Persatuan Penduduk, SRS, KRT, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada di dalam bulan Syaban nanti. Tak lama lagi kita akan sampai pada bulan Ramadan. Sekarang kita dah masuk Syaban, dah pertengahan Syaban. Dah tak berapa hari lagi dah datang Ramadan. Tengok muka adik-adik kita, tengok muka kakak abang-abang kita semangat ni, tak sabar-sabar nak berpuasa dah. Ya, senyum sampai ke telinga senyumnya. Seronok dengan kedatangan Ramadan. Tambah-tambah bagi peniaga-peniaga pasal Ramadan. Dan sekarang dah senyum sampai ke telinga dah. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang ibadat, kehidupan kita sehari-harian, sudah pasti yang kita nak ikut contoh ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur pula dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Semalam datang satu orang Cina, umur 35 tahun, jumpa saya nak masuk Islam. Saya kata, marilah kita Islam. Nama apa? Nama Kong, kata dia. Kong apa? King ke? Bukan, kata dia. Nama saya Kong ... Saya tak boleh habis sebut nama lah. Dah masuk Islam, saya tanya dia, apa bubuh nama apa? Dah fikir dah nak bubuh nama Islam? Belum fikir. Saya kalau bubuh nama saya yang asal boleh tak, Datuk? Boleh. Apa makna nama yang asal dalam bahasa Cina? Apa makna? Tak ada makna apa-apa, hantam sajalah, boleh bubuh. Senang aja masuk Islam, tuan-tuan. Tak ada saya tanya pada dia, kamu nak kahwin ke, kamu nak apa ke, janji dia Islam. Alhamdulillah tuan-tuan, setiap bulan ada saja orang yang datang jumpa saya untuk meluk agama Islam. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak tuan-tuan. Ya, berkat kita dakwah, ceramah semua, tengok televisyen ni. Hamba Allah semalam ni, ya, dia tengok televisyen, cerita kalau dah jodoh, maka dia pun berjodoh dengan Islam. Tu pun ada orang yang benci kalau dah jodoh, dia panggil kalau dah bodoh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang ibadat dan sebagainya, kita nak ikutlah Rasulullah kita. Sebab tu kita kena bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya pada saya, dia kata, Ustaz, ada orang Islam, ada orang tak Islam. Soalan, siapa yang jadikan orang Islam? Allah. Siapa yang jadikan orang bukan Islam? Allah juga. Makhluk ni, sama ada dia Islam ke dia tak Islam ke, nama dia manusia. Yang menjadikan seluruh makhluk ni ialah Allah Ta'ala. Allah yang jadikan semua. Dia tanya saya pula, kalau Allah jadikan manusia, kenapa Allah jadikan ada yang Islam, ada tak Islam? Kenapa Allah tak jadikan semua orang Islam kemudian boleh masuk syurga? Ini bila ada yang tak Islam, bila ada yang Islam, yang jahat, yang baik, yang jahat pergi ke neraka. Cubalah Allah bagi baik semua orang, kan semua ke syurga. Saya tanya pada dia, akak ni macam tak setuju dengan Allah aja. Bukan tak setuju, sekadar bertanya, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua kita ni Islam, baik dan masuk syurga? Saya jawab pada dia, Kak, makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni macam-macam, Kak. Bukan kita je, Kak. Yang Allah Ta'ala ciptakan ada yang dipanggil alam nabat, alam tumbuh-tumbuhan. Tu makhluk pokok. Pokok-pokok tu makhluk. Tak pernah bantah Allah. Sentiasa baik, ia pokok tu.
Dia tak pernah bantah. Tuan-tuan tanam pokok durian, insya-Allah yang jatuhnya nanti buah durian. Tak akan jatuh nangka. Tanam durian, tunggu lagi 4 tahun, nangka lah pula. Tak ada tuan-tuan, nampak benar nipunya. Kalau tuan-tuan tanam pokok nangka, insya-Allah buah nangka lah keluar. Cucu tanya, atuk tanam pokok apa? Atuk tanam pokok nangka. Pokok apa? Nangka. Pokok apa? Nangka. Pokok apa? Aku tampar kamu kan, kata dia. Nanti atuk, bila buah, nanti buah apa atuk? Atuk pun tak tahu. Dah cepedak, dah rambutan lagi. Tak akan keluar nanti ialah buah nangka itulah keluar. Taatnya pokok pada Allah. Makhluk yang kedua alam. Bintang, bulan, matahari. Ini adalah makhluk Allah. Pun tak pernah bantah Allah. Maghrib sampai dah, Isyak dah lepas dah. Sekarang dah tenggelam dah matahari, habis dah. Besok pagi dia bangun pula. Nama dia esok masih ada. Matahari akan bangun besok, dia tak pernah bantah. Yang tak bangun kita. Pukul 10 baru bangun, subuh pun lepas tuan-tuan. Matahari tetap akan bangun besok sebab dia taat kepada Allah. Yang ketiga, ada makhluk yang dipanggil haiwan, binatang. Yang ini langsung tak tahu apa. Kerja dia mentera darah, makan, tidur, beranak, pinak tu je. Tu nama dia haiwan. Haiwan kerja dia ialah makan. Bangun pagi-pagi, nyau, nyau, nyau. Sibuk cari makan. Kemudian datang pula kucing barau. Rau, rau. Dah, dia beromen depan kita pula. Tak ada perasaan malu langsung. Rau, rau. Yang betina tu pun kata. Saya getik dengan betina tu, dia menung situ nunggu jantan. Wow, kucing barau nama dia. Ambil pai air siram, lari 2 ekor ni. Itu namanya haiwan. Dia kerja dia yakulu wa yatamatta'u, makan, seronok-seronok, beranak, kemudian mati. Selesai masalah. Yang keempat, ada satu makhluk yang sangat jahat. Jahat gila. Nama dia iblis. 24 jam jahat. Tak pernah baik iblis. Syaitan ni tak pernah baik. Jahat manjang-manjang. Dia bukannya ada masa baik. Setan tu menung, setan tu tidak. Setan ni kerja dia ajak kita masuk neraka. Maka cari jalan dia susah payah siang malam bagi petang dia. Dan sebab itu kita boleh mengumpat pada syaitan. Ada orang telefon saya, Ustaz, saya ada mengumpat syaitan. Habis tu nak tanya dia, Ustaz, macam mana cara nak minta maaf kat syaitan, Ustaz? Astaghfirullahalazim, kau biar benar kau. Takkan kita cakap syaitan minta maaf, tadi aku umpat engkau. Tak payah, memang layak diumpat. Nama dia syaitan. Sebab tu kita sebut a'udzubillah minasyaitonir rajim. Yang kelima, ada makhluk yang sangat baik, langsung tak pernah bantah Allah. Nama dia malaikat. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kerjanya sentiasa ibadat pada Allah. Kalau dia rukuk sampai dia habis kiamat. Kalau dia sujud tak bangun-bangun. Kalau dia tawaf, kerja dia tawaf saja. Kalau dia duduk dalam kubur, kerja dia soal orang mati saja. Dia tak ada komplain. Nama dia malaikat. Walaupun duduk dalam tanah, dia tak komplain. Jemung dalam tanah gelap. Nama dia Munkar Nakir. Tak pernah Munkar Nakir itu minta pada Allah, tukarlah kerja lain. Udah letih benar rasanya, duduk dalam kubur gelap macam. Hantarlah ke dunia pula batu kip ke apa ke, kata dia. Tidak tuan-tuan, dia akan duduk dalam kubur je, dia tak pernah bantah. Nama dia apa? Munkar Nakir, malaikat. Tak pernah bantah dia. Saya pergi ceramah satu tempat, satu yang berhormat meresmikan ceramah saya. Saya berbangga kerana dijemput untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan ceramah perdana pada malam ini. Harus diingat bahawa ceramah merupakan satu usaha amar ma'ruf munkar nakir. Astagfirullahalazim. Tersedak malaikat dalam kubur tau. Aku tak ada kena-mengena dengan ini drama, kata dia. Tersedak dia. Boleh dia sebut ini adalah amar ma'ruf munkar nakir. Amar ma'ruf nahi munkar, brother, bukan munkar nakir. Buat tenang elok-elok. Tuan-tuan, malaikat ni dia tak pernah bantah. Dia sentiasa baik.
Yang keenamnya, makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan lagi, sekejap baik, sekejap jahat. Apa nama dia? Kita lah. Duduklah masjid ni baik belaka, kopiah di kepala, telekung di badan. Cuba balik ke rumah, si dekai berkembang begini. Kejap baik, kejap tak baik. Bila bertelekung di surau ni sehelai rambut tak nampak. Tapi bila duduk di rumahnya pun sampah kat flat tu tahu sidai lah berkembang. Gatal pula aku kata dia. Yang Tok Bilal tu nak pergi azan di surau berhenti Tok Bilal tu. Tak tengok rugi pula kata dia. Astagfirullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia ni Allah Ta'ala cipta macam tu lah. Mana seronok jadi malaikat ke jadi manusia? Akak-akak cuba tengok malam ni, ada tudung Vietnam, tudung Aceh, tudung Medan, tudung Masjid India, ada tudung siakap, bawal, tudung terubuk ikan masin. Cantik tak? Cantik. Kita cuba tengok adik kita pakai harimau Malaya. Okey. Lepas ni lawan dengan Korea, tak tahu apa kosong belah kena. Nah. Kita pakai cantik tak malam ni? Tengok datuk kita pakai jubah, patut dia yang ceramah, saya di bawah, tuan. Malaikat dia tak pakai macam kita. Malaikat bukan macam kita ni tuan-tuan, pakai sekejap baju Melayu, kejap macam baju apa nama kebangsaan, kejap pakai baju kemeja, kejap t-shirt, kejap kebarung, kejap mengkarung, macam-macam baju. Seronoknya jadi manusia. Nun di luar nu cuba tengok yang jual makanan punya banyak. Kacang kuda, kacang rimau semua ada. Malaikat dia tak makan, dia tak minum. Cuba bayangkan kalau akak-akak tak makan, sedap tak sedap? Kita manusia ni Allah pilih, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Sebab tu kita kena bersyukur jadi manusia boleh makan macam-macam. Pergi ke kedai, adik-adik tengok aiskrim. Aiskrim panda. Oh, aiskrim panda saya suka. Buka-buka dia punya sarung dia tu, panda. Sayang nak makan. Panda tuan-tuan. Besok pergi cek hospital 18 pada muka kau. Aiskrim. Sedap tuan-tuan. Malaikat tak makan tau aiskrim panda. Kita bila balik ke rumah cuba buka peti air di atas tu. Aiskrim nugget di atas. Buka peti air di bawah pula. Ayam mati ada, ayam hidup pun ada. Ayam hidup pun ada lagi ketok-ketok dia. Bila nak sembelih ni kata dia. Punya banyaknya makanan. Hai. Umur berapa? Australia. Baju Australia. 8 tahun. Nak kahwin tak? Nampak tuan. Dia geleng kepala tapi dia senyum. Maknanya dia nak. Kan? Kalau dia masam dia geleng. Tak nak. Betul tak nak? Kalau tak nak. Nampak? Cuba tanya abang yang dah kahwin. Nak kahwin lagi tak abang? Tak nak. Nampak tuan? Lebih kurang je jawapan dia tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi manusia kan seronok kahwin. Malaikat tak seronok, tak kahwin. Jantan pun tidak, perempuan pun tidak malaikat. Kita subhanallah, Allah Ta'ala bagi seronok. Baru darjah 6, 12 tahun. Makwa dia 14 tahun. Hui, Allah. Budak darjah 6 dapat makwa tingkatan 2. Pergi makan kat KFC. Dah bincang dah, Wak, kalau kita kahwin nanti, Wak, kita nak anak berapa orang itu dia. Lengkau baru darjah 6, kencing berbengkok, sibuk kahwin juga. Ya Allah, sebab seronok. Malaikat tak nak bincang. Mereka perempuan pun tidak, lelaki pun tidak. Dah kahwin, apa kita dapat? Baby lah. Nampak tak baby menangis tu? Seronok ada baby tau. Saya naik kapal terbang minggu lepas pergi Terengganu. Duduk seat belakang sekali, Firefly. Saya tengok seat depan saya tu anak Cina dengan mak dia. Mak dia duduk dukung anak ni. Duduk musik anak dia, duduk cium perut anak dia. Anak dia kata, comeng, kamu pekul lailam. Duduk cium anak dia. Saya kata geramnya budak ni. Pipi macam kuih pau. Geram. Saya pun usik dia. Usik. Dia tengok je saya. Ingat aku burung ke apa gitu.
Kemudian dia ketawa, dia gelak, kik dia gelak. Mak dia pun tengok, apa dia ni gelak, rupa dia gelak kat saya. Mak dia passing kat atas seat. Saya pun ambil, saya letak sini. Dapat juga aku. Saya letak janggut, saya tak ada. Ya, saya pun nak cium pusat dia, perut dia. Teringat pula mak dia ni, liu mak dia tak payah lah kan. Jangkit apa-apa penyakit tak pasal aku kan. Seronok tak dapat baby? Seronok. Malaikat tak dapat. Subhanallah. Jadi nombor satu, kita bersyukur, kita jadi orang. Kita jadi manusia, kita bersyukur. Dan lebih-lebih lagi bersyukur sebab kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memilih jalan salah, bukan salah Allah. Allah hantar pada kita Quran, Allah utuskan pada kita Rasul supaya jalan kita betul. Tiba-tiba ada orang yang tolak Quran, tolak Islam, tolak Rasul, kemudian nak salahkan Allah. Mana boleh macam itu? Salah kita sendiri. Saya datang dari Ipoh, nak datang ke Batu Cape, nak datang ke taman tuan-tuan ni. Saya dari Ipoh. Bila nak masuk ke highway tu kan dah tulis signboard besar-besar tu. KL kanan, Alustar kiri. Jadi saya pun masuk ke Alustar. PA saya tanya, Ustaz nak ke mana? Batu Cape. Ini ke Alustar Ustaz? Sampai, apa tak sampai pula kata dia. Agak-agak sampai tak kalau saya naik ke Penang? Tak sampai. Sampai dekat Penang, dah sampai dekat kepala batas Pulau Penang dah. Pulau Pinang dah sampai dah sana. Saya pun tanya driver saya, mana Kuala Lumpurnya? Ini kepala batas Ustaz. Dah tahu kita nak ke KL, yang kau ikut kepala batas Ustaz. Boleh sampai Ustaz. Kepala otak kau. Adakah kita nak salahkan orang lain? Kita yang memilih jalan ke situ. Wahadainahun najdain. Telah diajar kepada kita jalan untuk kita berjaya. Yang kita tolak jalan tu apa? Salah kita lah kalau kita dihumban dalam neraka. Salah kita kalau kita disiksa dalam kubur. Sebab kita sendiri yang memilih jalan yang tidak dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 1, ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Allah kata alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika. Ini sebuah kitab yang diturunkan pada kamu. Fala yakun fi sadrika haraj. Jangan ada dalam hati kamu perasaan haraj, sesak nafas, sempit dada bila dengar Quran. Bila dengar hukum Quran, dia sempit dada. Aduh, dah nak puasa lah pula. Aduh, rasanya baru je puasa, dah datang balik puasa. Dia orang ni silap kerenda ke apa? Allah kata puasa ni hukum Allah. Jangan rasa haraj. Semayang subuh ni perintah Allah. Jangan rasa haraj, sesak nafas. Aduh, mengantuk lah pula. Pagi-pagi kena semayang subuh lah pula. Jangan cakap bila dah cukup haul, cukup nisab, kena bayar zakat. Kerja teruk-teruk bayar zakat. Aduh tu nama dia haraj. Allah kata jangan. Jangan ada dalam hati kamu perasaan haraj, perasaan sesak nafas macam panjat gunung tak cukup udara. Fala yakun fi sadrika harajum min litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Allah bagi peringatan dengan Al-Quran supaya dia memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum.
Ikutlah kamu apa-apa yang Allah turunkan pada kamu. Jangan ikut yang lain. Wala tattabi'u min dunihi awliya, sebagai pimpinan kamu. Jangan ikut yang lain. Qalilam ma tazakkarun. Tapi sayang, kata Allah, sedikit sangat di kalangan kamu yang ikut perintah ini. Yang banyaknya ialah yang bantah Allah, yang bantah Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata qalil, sikit sangat, tuan-tuan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan yang sedikit. Sebab tu kita tak heran yang datang semayang sikit. Sebab Allah sebut dalam Quran, hanya sedikit yang nak ambil iktibar. Sebab tu kita tak heran semayang subuh kita tak ramai. Kita tak terkejut pun semayang maghrib kita tak ramai. Tapi bila ada pesta-pesta kemaksiatan, we want more. Tak cukup dengan 10 lagu. Tapi kalau ceramah agama, duduk pula sempit-sempit, sesak-sesak macam ini, dia tengok 3 muka. Muka pertama dia tengok muka ustaz. Muka kedua muka jam. Muka ketiga muka pintu. Bla 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 bla. Ustaz ni pukul 10 tak habis kita belah. Subhanallah, tuan-tuan. Kita nak jalan selamat. Alhamdulillah, kita di taman kita ni surau apa kita ni? Darul Hidayah kita ni semuanya daya-daya belaka. Semuanya dapat hidayah belaka, baik-baik belaka. Kita ikut Nabi Muhammad. Semua ikut Nabi Muhammad. Adik-adik ikut Nabi Muhammad tak? Sayang tak Nabi Muhammad? Okey, 1, 2 mula. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita. Cekalnya hatimu menempuh ranjaunya, tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia. Angpi mana? Angpi mana? Pi surau lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ikut Nabi Muhammad. Dan ikut Nabi Muhammad ni akak, semua yang berkaitan dengan Rasulullah, kita akan dapat pahala. Kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Sebut nama saya, belum lagi dapat pahala. Siapa datang ceramah malam ni? Duke, kata dia. Oi, sedih benar lah duke. Apa lagi nak buat? Duke lah. Tak dapat lagi pahala, tuan-tuan. Kita sebut nama orang, belum tentu dapat pahala. Siapa tu? Pak Mat Tempe. Belum lagi. Tetapi kalau kita sebut nama Nabi Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam, malaikat berselawat ke atas kita. Nama yang sebut ni dibawa kepada Nabi Muhammad, dia tu sebut nama engkau ya Rasulullah. Sebab tu kalau kita bubur nama anak Muhammad, berapa banyak pahala kita. Dah nama anak tu Muhammad, panggil Muhammad terus. Muhammad, Mama. Boleh boh mamak ni, tapi kalau picok imigresen Arab digelak. Dia cok, dia tengok kita, dia gelak. Kita tanya, gelak-gelak pasal? Mati, kata dia. Mamak tu makna mati. Tu masalah tu. Sebab tu orang yang nama mamak minta maaf lah, dia kejap-kejap tuan-tuan. Sebab tu ubah, panggil jadi Muhammad. Sikit je tuan-tuan nama, tak lama. Kalau nak nama panjang, lama, aktif pun nama Jamal. Jamal insya-Allah panjang, aktif, banyak masalah pun aktif dia tuan-tuan. Nah, aktif je Jamal. Bila aku tu Jamal, rindu padamu tu Jamal. Bila pun mamak udah orang lupa dah habis tuan-tuan.
Berkurun lama ku rahsiakan. Tak ada lah tuan-tuan. Sebab itu yang mana faham, tak faham sudah. Jadi bila kita panggil anak kita Muhammad, 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 Allah sebut dia pun. Ustaz macam makcik ustaz. Anak makcik nama semua perempuan ustaz. Itu nak buat nama apa? Muhammad ke tak payah makcik? Boleh nama yang baik-baik. Tuan-tuan, apa jua yang sebut dengan nama Nabi Muhammad yang berkaitan, kita tiru Rasulullah, tiru semua Rasulullah, dapat pahala. Abang-abang ada janggut, simpan janggut. Kenapa awak simpan janggut? Rasulullah simpan, dapat pahala. Akak tak payah simpan, duk menung ni diam sudah. Ni ambil minyak bom tiap malam tonyok ni. Cukup 4 bulan tumbuh janggut, lari laki tau. Aku berjanggut, dia berjanggut, geli aku kata dia. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi pada orang perempuan berjanggut, tak payah. Jadi memadailah akak suka pada suami akak yang berjanggut. Nah, malam-malam main janggut dia. Geramnya janggut abang geramnya. Suka. Ni, kita ada jari. Di jari kita ada kuku. Potong kuku pun dapat pahala kalau kita ikut cara Rasulullah. Mula-mula belah kanan, jari telunjuk, jari hantu, jari manis, jari anak. Tukar ke belah kiri. Jari anak, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu. Last sekali jari ibu belah kanan. Dapat pahala. Allah, berapa ramai yang potong kuku tak ikut sunnah. Gini potong kuku. Main dengan gigi lagi. Dalam masjid tu. Tengah dengar ceramah. Kemudian ludah ke depan tu. Melekat atas kapet. Besok orang nak sembahyang subuh disujud. Melekat V sini. Apa menatang pula ni kata dia ni. Rupa kuku orang. Jadi adik-adik, oi janganlah duk potong macam ini. Gunakan yang elok, sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad kita tiru semua, walaupun simple lah kak. Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Bermanis muka pada orang dapat pahala sedekah. Hanya perlu senyum saja. Tak perlu kata apa-apa. Senyum je. Dapat pahala. Ini masak muka. Dijelin orang sebelah. Datang juga biawak ni. Biawak dipanggil tuan. Mana nak dapat pahalanya? Abang-abang, kita amalkan sunnah Rasulullah. Senyum. Nabi Muhammad sentiasa senyum dengan isteri. Nabi Muhammad asal jumpa Aisyah senyum. Asal senyum jumpa Aisyah. Kita pula hanya senyum jumpa orang. Kita hanya senyum jumpa dengan jiran. Jiran janda. Bila kali tengok isteri sebelah, nyampak aku. Engkau senyum dengan jiran tu, engkau ngorak dia. Dia Kak Jan. Kalau dia janda muda, nama Kak Jan. Kalau tua, Jentu. Janda tua tak nak pula senyum, masa macam dia. Dia senyum dekat Kak Jan saja. Senyumlah, dapat pahala. Sebab tu ada orang bila datang tabung, dia senyum kat tabung. Tak sedekah ke? Ustaz Kazim cakap senyum dah dapat pahala sedekah. Itu je saya senyum kat tabung tu. Bengong betul kau ni. Jadi tuan-tuan, kita datang malam ni tak tahulah di luar sana pun ada, depan surau ni pun ada, dalam surau ni pun ada berapa ratus orang, tak tahu mungkin 300-400 orang. Bubur lah 300. Malam ni bagi seorang 1,000. Dapat 300,000 malam ni. Jadi tuan-tuan, saya lancarkan kutipan derma ikhlas untuk tabung pembangunan surau. Dan saya harap jangan senyum pada penderma ataupun pengutip derma tu. Jangan dibawa tabung kita senyum je. Makcik tak masuk duit, kan dapat sedekah dah tadi. Makcik ni sakit, kena makan ubat ni makcik. Tuan-tuan, sekarang kita nak ikut betul-betul. Sebab apa kita kena ikut Rasulullah? Ustaz, kita kena ikut Rasulullah sebab Allah perintah. Betul.
Memang Allah perintahkan supaya kita ikut Rasulullah. Tapi kenapa? Sebab amalan kita diterima oleh Allah ada dua sebab. Tuan-tuan, amalan kita diterima oleh Allah ada dua sebab. Pertama, mengikut cara diperbuat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ikut cara Rasulullah, tak mau deh. Tadi kita sembahyang Isyak. Besok kan cuti. Bila cuti, timbalan pengurusi masjid umum, tuan-tuan, disebabkan besok cuti, kita akan sembahyang Isyak 8 rakaat. Kenapa 8 rakaat? Ada besok cuti, panjanglah sikit, balik rumah nak buat apa, kata dia. Tak boleh bang, Rasulullah sembahyang Isyak 4 rakaat. Kalau kita buat lain daripada apa yang Rasulullah buat, tak mau. Saya bawa anak-anak saya pergi daftar tabung haji. Daftar tabung haji, 5 anak saya semua daftar tabung haji. Saya tengok tarikh nak pergi haji 2085. Tu dia, panjangnya tuan-tuan. Panjangnya, subhanallah. Umur saya sekarang 45 tahun. Nak pergi haji lagi tuan-tuan 65 tahun. Dia ada 100 tahun lebih lagi. Agak-agak kalau 2085 tuan-tuan, saya dah tukar alamat tau. Kalau postman hantar surat panggilan haji pun, tah cicit saya jawab dengan mak. Ini dah tukar alamat ni. Di mana alamat dia? Encik postman pergi belakang masjid tu, ada tanah perkuburan. Itu asrama dia sana sekarang ni. Lama tak lama ya tuan-tuan. Maka ada orang cakap, kalau aku nak tunggu 2085, tak pergilah aku haji. Baik aku buat haji siap-siap. Di mana? Stadium Bukit Jalil. Dia buatnya Kaabah di situ, ditawarnya labbaik Allahumma labbaik. Salah, kamu tak ikut cara Rasulullah. Mesti ikut cara Nabi Muhammad. Nama dia apa? Muttaba'ah. Yang kedua, apakah syarat untuk diterima ibadat? Syarat untuk diterima ibadat nombor 2 ialah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang Allah Ta'ala suruh kita buat ialah ikhlas. Saya datang mengajar ni, Allah terima saya, Allah bagi pahala pada saya kalau saya datang kerana Allah ikhlas. Ikhlas datang. Tapi kalau saya datang sebab nak cari nama, tak dapat pahala saya. Kenapa kau pergi ceramah? Saya nak glamour. Tak dapat. Engkau dapat glamour, pahala tak dapat. Sebab tu tuan-tuan, saya bukan fikir glamour dah tuan-tuan. Saya ni dah terlebih glamour. Sampai tak ada live pada saya ni. Semuanya siaran tertunda je. Live tak ada. Tak ada kehidupan dah tuan-tuan. Pergi ke mana pun orang kenal lah. Saya nak kata apa? Saya pergi umrah, saya ambilkan serban, saya tutup muka saya, nampak mata je. Orang tengok, Ustaz Kazim kan? Astagfirullah, saya buka balik tuan-tuan. Aku dah pakai maaf Zoro ni pun kamu kenal aku lagi. Apa lagi saya nak tuan-tuan? Duduk di kapal. Saya bawa jemaah tuan-tuan naik kapal, naik krus, belayar dengan saya naik krus. Budak-budak Indon Filipina tu, Ustaz Kazim. Apa lagi hidup? Tak ada lah, tak ada apa lah tuan-tuan. Naik atas langit, terbang. Pramugari duduk tengok saya. Aduh, apa hal pula pramugari ni? Kejap dia lalu, kejap dia mula mandi balik. Dia kata, Ustaz nak minuman sejuk ke nak minuman panas? Saya kata, kapal terbang pun tak berjalan lagi akak. Tunggulah dulu, dah stabil kat atas, akak buat marilah minuman panas kat saya. Nanti dia datang lagi. Dia kata, semalam tengok Ustaz dalam YouTube. Hari ni dah depan mata saya. Macam tak percaya pula Ustaz. Astagfirullahalazim. Nah, tu pramugari. Kali ketiga dia datang. Ustaz, saya ada mak umur 60 tahun. Mak saya janda. Ustaz nak kahwin tak dengan mak saya? Allah. Hancur harapan tuan-tuan. Saya kan, dia kata Ustaz nak tak dengan saya. Yang tu bolehlah dipikirkan. Ini dia cakap mak dia tuan-tuan 60. Aduh, subhanallah.
Dah kita datang semayang kerana Allah. Ikhlas. Jangan semayang, datang semayang di surau sebab kita jawatan kuasa surau. Ada orang yang datang semayang di masjid sebab saya orang jawatan kuasa surau. Bagus abang datang semayang ke surau, abang kena AJK. Kalau abang tak semayang, apa kata orang? Tahun depan nama dia tak ada, digugurkan walaupun tak mengandung. Dah tak ada dah nama dia AJK. Semayang di rumah dia. Abang tak semayang berjemaah di surau, tak payah. Aku bukan AJK dah sekarang. Pandai-pandai demo lah kata dia. Maknanya kita tak ikhlas. AJK ke tak AJK ke, dah jadi imam tak jadi imam ke, datang. Berapa ramai yang jadi imam datang dia semayang. Allahu Akbar. Satu hari orang gugur dia jadi imam. Dia semayang Jumaat dekat rumah sekarang. Bayangkan tuan, dahsyat tak dahsyatnya. Tak semayang di masjid, dia tengok secara langsung TV1 khutbah Jumaat. Abang tak semayang ke abang di masjid? Tak payah, di rumah pun sama juga, khutbah juga. Boleh ke abang? Tuhan pun faham masalah aku. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke apa tu tak? La ilaha illallah. Dia mesti ikhlas kerana Allah. Saya datang sini bukan saya nak duit tuan-tuan lah, ceramah. Jangan tuan-tuan tanya pula Ustaz Kazim tu berapa korang bayar dia, berapa dia minta. Saya tak minta pun tuan-tuan. Nak bagi, bagi. Tak bagi sudah. Kayak saya minta. Kalau bagi saya ambil. Tak bagi, habis ceramah saya balik. Kalau bagi tak cukup, minta lagi sekali datang, saya tak datang dah. Bukannya susah tu, senang je. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, jadi kita sekarang ni kita nak ikut Rasulullah. Dan alhamdulillah kita di Malaysia ni semua ikut cara Rasulullah. Aduh, tak tahu nak khabar lah. Daripada azan kita ikut cara Rasulullah. Tiru bang Mekah. Seminggu Tok Bilal duduk tiru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia suruh isteri dia pula jadi hakim. Isteri jadi juri begini je. Pitching awak tu lari sikit. Sebab apa? Dia nak tiru bang Mekah, bang Madinah. Seminggu dia azan, dia try di rumah, masuk seminggu, hari ni dia azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tiru Mekah sebiji dot. Allahu Akbar, Allahu Akbar tu sebiji di sana. Lagu tak serupa juga. Dia benar faham, tak faham sudah. Habis dia azan, dia tanya kat makmum, macam Mekah. Ah, sudah tuan-tuan. Kita tiru tu tuan-tuan. Jangan tuan-tuan duk azan mengada-ngada. Hari ni tuan-tuan kita azan betul-betul. Tak ada siapa yang azan salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Tak ada betul-betul. Itu mabuknya Bilal. Kita tiru betul-betul sampai pekuk telinga pun kita tiru. Nak ambil sunnah ni pekuk jari dalam telinga ni. Begitu mikrofon. Sampai mikrofon tu jatuh ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan mikrofon tu panjang stand tu. Panjang sampai ke bawah. Lalah bersila dia. Hayya 'alas salah. Apa sangka bersila dia? Dah suruh pekuk. Engkau ubahlah mikrofon naik ke atas. Engkau ikatlah ketat-ketat. Oh iya ke? Ingatkan kena pekuk 24 jam. Itu yang bersila bang tu. La ilaha illallah. Orang tengok dia. La ilaha illallah. Kesian benar aku tengok kamu ni. Kita tiru. Kita ambil wuduk. Kita tiru cara Rasulullah. Bagus. Kita semayang. Kita tiru semayang Rasulullah. Tok Bilal dia akan azan hanya bila dapat isyarat daripada imam. Tu tiru Rasulullah tu. Dia tak boleh qomat gitu-gitu je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu habis-habis qomat, mana imam? Imam mana imam? Rupa imam kat tandas. Dipanggil pula, lambat lagi ke imam? Lambat lagi. Yang kau ngada-ngada qomat tu buat apa?
Qomat ini selepas dapat permission daripada imam. Imam kata jangan, jangan. Imam kata sila, silakan. Power tu untuk imam. Tu cara Rasulullah ajar. Bila imam kata, Bilal silakan qamat, maka kita pun iqamat. Okey. Dan iqamat tu pula tak ada sunnah panjang-panjang. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada tuan-tuan. Ikut dia, cepat-cepat je qomat. Sebab hari ni ada orang azan, entah di mana dia belajar lagu kita pun tak tahu. Ada orang azan tuan-tuan yang tebal jadi nipis, yang nipis jadi tebal. Tu Nabi Muhammad pun pilih orang yang betul untuk azan. Sebab ada yang nak bagi nafas dia panjang, dia nipiskan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu apa? Ada yang macam itu. Allahu akbar, Allah. Aku kak. Pergilah belajar. Orang dah buat kursus, engkau tak nak belajar. Orang buat kursus azan, kau tak nak pergi. Kau kata engkau dah pandai. Tiru macam yang Rasulullah buat. Maka kita pun semayang. Allahu akbar. Kita pakai pakaian yang cantik. Hari ni orang datang semayang semua pakai cantik-cantik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Cantik tak? Oh, cantik. Butang sampai ke atas. Sesunah tu. Nabi kata butangkan baju ni. Kalau tak ada butang, ambil jarum, ikat, ambil duri kurma tu, ikat. Kalau tak ada butang. Jangan semayang butang terbuka. Dah lah pakai jubah, butangnya sampai ke pusat. Satu pun tak butang. Bila dia rukuk, Allahu akbar. Tak tenganga baju dia. Nampak apa? Siapa nak buat praktikal? Datuk lah. Datuk pakai jubah. Bila dia tak tutup butang, nampak. Aurat, batal semayang. Dia pun nampak. Sami Allah liman hamidah. Rasa pernah tengok tu di mana? Sebab tu dia suruh kita berbutang. Hari ni datang masjid, cuba tengok. Semua wangi-wangi. Minyak wangi diletakkan dalam surau sekarang. Free of charge. FOC tu. Semua letak dekat tu. Ambil siapa masuk, sapu. Minyak wangi. Tak wangi langsung. Perit bau dia. RM2 sebotol. Patutlah letak di situ. Ustaz, saya dah letak Ustaz yang RM200 sebotol Ustaz. Sekali letak habis terus Ustaz. Letak di masjid bagi wangi. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ni masjid kita cantik. Allahu akbar. Semalam saya ceramah di mana ke? Subhanallah. Kipasnya helikopter besar. Di Seri Iskandar Perak. Sejuknya tuan-tuan. Selesa masjid besar. Kipas sini ada kipas. Sekarang semua masjid dah pakai kipas helikopter. Sekali dia buka, sejuk satu rumah. Satu masjid sejuk. Sejuk tuan-tuan. Masjid kita ni pun kena pakai dah kipas helikopter. Habis abang-abang ni kain selak naik ke atas. Aduh. Pakai kain pelekat semua. Spender tak pakai. Sekali dia buka, terangkat je dia tutup. Orang laki-laki bagus datang masjid kain pelekat bagus. Cuba tengok orang perempuan. Seksa tu. Kain telekung, baju telekung, kain dalam, baju dalam, seluar dalam, stokin, panas tu. Orang laki-laki sempoi, pakai kain pelekat je. Spender tak pakai. Agak-agak sempit macam ni panas tak? Panas. Cara mudah dia lunjuk je kaki. Lunjuk dia kibas. Tutup balik tuan-tuan. Orang perempuan nak kibas apa? Panas tau. Pasang je kipas ni. Tuan-tuan, kita ikut cara Rasulullah. Hari ni semua orang ikut cara Rasulullah semayang. Tangan tak macam ini. Rasulullah tak dua jari macam ini. Tak macam tu. Begini. Rasulullah tak macam ni. Itu cara Rasulullah semayang. Jari dia tak kiam. Dia bukan macam ini.
Itu tengok mayat. Kan ziarah mayat begitu tengok. Dia macam ini, tak dua jari ni. Ustaz kalau letak macam ni boleh juga. Sebab ada orang yang sembahyang dia letak macam itu. Gini, tempulah. Ada yang ke tepi. Yang ke tepi sembahyang, letak ke tepi ni. Allahu Akbar. Ini nama dia silat kalimah. Tanya Datuk dia tahulah. Begini letak tuan-tuan. Nak buka bunga dia tu, kuda-kuda dia. Tuan-tuan, kita sembahyang ikut cara Rasulullah. Siapa yang tak ikut cara Rasulullah, ustaz marah. Ni adik yang pakai baju pink ni. Mai, rukuk depan. Rukuk. Baik. Rasulullah bila rukuk tuan-tuan, cantiknya rukuk Rasulullah. Nah, tak jatuh. Ni cara rukuk ni tak betul tu, tak jatuh air. Berapa ramai yang rukuk naik atas sikit. Rukuk sikit. Demuk jatuh. Maknanya tak betul. Melainkan kalau dia sikit pinggang. Ada orang yang sihat, biarkan dia rukuk terus. Tak. Ada orang yang bila rukuk sihat wal afiat, tapi Allahu Akbar. Lengkau macam orang berak tengah hutan lalang je. Cuba tuan-tuan tengok, lalang tajam, dia nak berak sikit je. Kalau dia tunduk, lalang cocok punggung dia. Sembahyang ikut cara Rasulullah. Hari ini alhamdulillah kita buat kursus sembahyang. Di sekolah buat kursus sembahyang cara Rasulullah. Di surau kita sembahyang cara Rasulullah. Bagus betul tuan-tuan. Semua orang nak ikut cara Rasulullah. Ni nanti sembahyang tarawih, semua nak ikut ustaz. Kita nak buat 8 ustaz. Gaduh pula dah. Jawatan kuasa kata kita buat 20 lah. Kita buat 8. 20, 8. 20, 20, 88, 20, 88. Cantik tu. Udah ditikam pula nombor tu. Astaghfirullahalazim. 20, 88, 20 dia ambil nombor tu. 20, 8, 88, 20. 20, 88, 8, 208. Cantik. Jahat betul tuan-tuan. Ditikamnya nombor ekor. 2088 8820 8208. Ditikam tak sini. Datang sembahyang asar. Masa dia tikam nombor, dia buang kepiah tu dalam helmet, dia buka-buka sekali helmet. Tak sembahyang asar. Bila rukuk jatuh tiket nombor. Kipas dinding tu tolak dia punya kertas tu, jatuh pula atas sejadah Tok Imam. Tok Imam terkejut beruk nak sujud. Ni siapa punya? Yang aku punya ada. Allah. Bukan imam sini lah. Ni Afrika ni cerita ni. Jangan tuan-tuan tengok imam sini pula marah saya kan. Tuan-tuan, bila kita faham bahawa Rasulullah ni cantik, dia tak ada gaduh-gaduh. Tuan-tuan nak buat 20 buatlah. Tak salah. Nak buat 8 pun buatlah. Sebab ada orang yang kata salah bila buat 20. Masuk neraka kau tahu tak? Apa pula kau masuk neraka? Kalau aku buat masuk neraka, Imam Mekah masuk neraka lah. Kita bulan Ramadan kita buat umrah. Berapa rakaat tarawih di Mekah? 20 juga. Kenapa tak boleh cakap haram dekat Imam Mekah? Imam, anta bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Sudah. Kenapa dengan orang Arab kita tak boleh cakap bid'ah? Dengan imam kita boleh? Sebab penampor imam kita kecil. Usaha ini menampurnya pun. Cuba cakap dekat imam Arab, anta bid'ah syekh. Dia sepaknya kita tu kan. Balik ke Malaysia begini. Jalan ke depan begini, kona pun begini. Kenapa kepala macam tu? Sepak tu Arab tu dia. Dengan orang kita kau berani kata bid'ah. Nak buat 20 buat, nak buat 8 buat. Saya nak buat 8, buatlah. Sebab saya nak tiru Rasulullah. Bagus. Engkau janganlah tiru Rasulullah angka 8 je. Rasulullah sembahyangnya sangat lama walaupun 8. Engkau ambillah lama juga. Rasulullah 2 rakaat 3 surah makcik. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 3
3 surah 2 rakaat. Kenapa tak buat 8 rakaat? Setengah Quran baca. Apa tak buat? Ikutlah Rasulullah habis-habis. Saya ikut Rasulullah 3 surah Ustaz. 2 rakaat 3 surah. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nampak ni? Nak ikut Rasulullah, ikut Rasulullah. Rasulullah sembahyang duha tiap-tiap hari. Engkau tiap-tiap hari tak sembahyang duha. Engkau pun bid'ah juga. Itulah namanya sunnah. Engkau berdaya buat berapa buat. Engkau nak buat 8 buatlah. Tapi jangan kutuk orang yang buat 20. Yang 20 nak buat 20 buatlah kau kuat. Dia tu tak kuat, dia buat 8, biarkan. Tu nikmat, rahmat. Kita bincang, AJK bincang. Malam ni kita mesyuarat jawatankuasa surau kenaan dengan pelaksanaan tarawih bulan Ramadan kita akan datang lah. Ada apa-apa cadangan? Ya, Tuan Haji, setiausaha. Saya mencadangkan kita buat 20 rakaat. Macam biasalah. Ya, cadangan lain. Ya, Tuan Mendahari, saya cadangkan kita buat 8 lah. Dia tiap tahun 20 pun dia buat 8. Saya mencadangkan kita buat 4, kemudian stop, tengah-tengah dia kita buat ceramah, kemudian sambung lagi 4. Saya mencadangkan kita buat 20, lepas tu habis tu kita buat ceramah. Saya mencadangkan kita tak payah buat langsung. Wah, sudah. Saya sebagai pengurusi surau, saya kena hormat orang. Buat 20 pun bagus. Saya setuju. Kalau besok cuti, malam ni kita buat 20 sebab besok kita cuti. Balik awal pun nak buat apa cuti? Kita buat 20 rakaat. Bagus. Yang 8 tu pun bagus, tapi kita panjangkan sikit. Janganlah tiap-tiap kali rakaat inna a'tayna qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita minta panjangkan sikit. Walaupun 8 rakaat kita habiskan 10:45 malam. Setuju? Saya buat 8. Tu sebab saya nak balik awal. Bukanlah itu yang salah tu. Rasulullah dia tak tengok kepada berapa banyak rakaat engkau. Rasulullah dia tengok kepada kualiti. Ayyukum ahsanu amala. Berapa banyak yang terbaik, bukannya berapa banyak rakaat. Sebab ada kata saya buat 20, saya terbaik. Berapa minit? 5 minit. Astaghfirullahalazim. 20 rakaat 5 minit. Itu di Indonesia. Keluar dalam TV. 20 rakaat 5 minit, tuan-tuan bayangkan. Allahu akbar. Assalamualaikum. Allahu akbar. Assalamualaikum. 5 minit. Ada Rasulullah macam itu. Tak sampai 10 minit dibelaslah hanya 20 rakaat. Tak kena tu tuan-tuan. Jadi jangan gaduh-gaduh. Sikit-sikit nak gaduh, sikit-sikit nak gaduh. Kita ikut cara Rasulullah. Ustaz, itu sebab saya ikut cara Rasulullah. Ustaz, apa? Saya semayang tak ada selawat-selawat bila tarawih Ustaz. Saya tak ada selawat-selawat Ustaz. Saya ikut cara Nabi Ustaz. Saya jawab, saya pun ikut cara Nabi juga. Tak ada selawat-selawat. Tak adalah semalam saya semayang tempat Ustaz. Ustaz selawat. Tak adalah, mana ada. Bohong. Saya semayang belakang Ustaz. Ustaz sendiri sebut selawat. Saya tak selawat dalam semayang. Saya selawat dah habis semayang. Biar betul abang, jangan fitnah saya. Sembahyang itu bermula daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Bila dah salam, itu bukan habis, bukan sembahyang dah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dah habis sembahyang, apa nak buat? Terpulang. Nak korek hidung, korek lah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gatal hidung, korek. Habis jari ni, gini korek dalam ni. Dah habis semayang, lantak engkau lah, kau nak korek pun keluar kot mata jari dia. Punya dalam dia korek. Tiba-tiba ada orang datang sebelah, dia baru sampai. Allahumma salam. Kita pun pasti dekat dia pula. Apa yang penting kerja sama. Udah hamba Allah tu lepas salam, sapu muka pula. Elok lah tuan-tuan. Dah habis salam, makcik nak buat apa? Makcik nak minum air pun boleh. Dah habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Degak. Yang tak boleh makcik tengah-tengah semayang. Dia letak dalam poket tu imam tu. Ada straw lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang tu yang salah.
Saya berselawat dah habis salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dah habis. Allahumma salli ala Muhammad. Dah habis. Pantailah. Di mana bid'ahnya? Yang salahnya berselawat di tengah-tengah sembahyang. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanal malikil ma'bud. Yang tu betul. Tuan-tuan terajar je tu imam tu. Yang itu baru nama bid'ah. Astaghfirullahalazim. Tu pun pening kepala. Cuma saya pesan pada yang selawat, tak payah menjerit-jerit. Tuhan bukan pekak. Ini tiap-tiap kali Ramadan tukar mikrofon, pecah. Sekuat-kuatnya. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Pecah. Pecah. Tukar lain pula. Siapa-siapa yang nak wakaf mikrofon dipersilakanlah anda, tuan. Tiap-tiap tahun wakaf, tuan. Tuhan bukan pekak. Selawat elok. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Bila tuan-tuan menjerit, dia mempengaruhi orang. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kenang budak-budak ni? Bila nak habis? La ilaha illallah. Budak-budak yang main di luar jawab lambat lagi. Ya Allah. Jadi lepas ni tuan-tuan, semua benda kita nak ikut cara Rasulullah. Hari ni orang nak kahwin, semua nak ikut Islam, bagus. Ui, semua nak akad nikah dalam masjid, akad nikah dalam surau, bagus. Lepas-lepas habis akad nikah, dua-dua pula laki bini semayang berjemaah. Kemudian nak sarung cincin pula. Oh, baguslah. Orang sekarang nak buat kenduri tu pun tulis dalam kad jemputan tu, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dijadikan manusia berpasang-pasangan. Cantiknya ayat. Semuanya ikutlah sekarang ni. Cantiklah hari ni orang nikah. Bersanding-sanding ni tak ada dah. Tak ada dah nak tak tahu nak cakap lah hari ni kahwin bagus lah. Semuanya ikut rumah tangga yang bagus. Buka puasa cara Rasulullah, cantik kita. Kita hari ni buka puasa makan kurma, minum air dulu. Lepas tu sembahyang maghrib. Kenapa? Kita ambil style Rasulullah lah. Boleh. Orang tanya pada saya, boleh Ustaz makan kurma, minum air zam-zam ke air kosong boleh tak? Boleh. Pergilah. Tapi pastikan dah lauk yang dihidang tu ditutup. Setengah orang lauk yang dihidang nak makan dah dihidang siap-siap. Pengurusi surau pula umum. Dia minta kepada semua jemaah makan kurma dan minum je ya. Nasi selepas sembahyang maghrib baru kita makan. Harap bagi kerja sama ya. Agak-agak tuan-tuan, kita dah makan kurma, kita tengok ayam masak merah. Sedap nampak ni. Apa saya aku 3 ketul sana 4 ketul pula. Oi, ini jelatah mu ada. Bila dia sembahyang maghrib, agak-agak khusyuk tak? Yang sah pertama khusyuk tak? Allahu akbar. Ramai malam ni. Silap duduk depan. Lambat ni habis. Yang sah belakang ni pun tak khusyuk. Asyik baik aku belakang lah. Habis-habis salam turun dulu, lambat leboh kata dia. Yang paling khusyuk sekali tu imam. Allahu akbar. Takkan dia orang tak simpan. Itu yang imam. Slow, subhanallah, subhanallah. Dia tahulah orang simpan meja kat dia. Kalau dah hidang, belasah je. Makan je, bagi puas hati. Kalau nak makan kurma dulu, simpan lauk, nanti lepas sembahyang baru makan, baru hidang, supaya menjaga hati. Rasulullah suruh kita menjaga hati. Ni akak-akak cuba tengok kita hari ni pakai tu telekung. Orang dulu-dulu dia jaga hati. Sebab tu telekung putih. Orang kita sekarang, ustaz kita ni dia terlebih fikir. Pasal putih-putih je pasal. Pakai warna-warni pun boleh. Dengar ustaz cakap macam tu, bawa keluar lah stok pada rumah.
Macam-macam telekung warna-warni, warna renda sana, renda sini, Vietnam sana, Vietnam sini. Orang perempuan dia tak boleh tengok bunga-bunga. Bila semayang dia tak khusyuk. Allahu Akbar. Cantik mana benda ni? Cantik ini. Yang semayang pakai telekung cantik tu pun dia cakap apa? Mesti dia orang tengok, mesti dia tengok, mesti dia tengok. Sebab tu ulama-ulama dulu dia kata pakai telekung putih, diam semua, tak payah tengok, sama je kata dia. Ya Allah, sebab orang perempuan dia pantang tengok yang cantik-cantik, dia akan tanya punya. Dah habis salam je tak ada belah kiri tu pegang. Kat mana ni? La ilaha illallah. Jadi semua perbuatan kita ni kita nak ikut cara Rasulullah, kahwin cara Rasulullah. Hari ni kita buat sungguh dah. Bagus. Bawa isteri datang semayang di surau. Bagus. Rasulullah belum berlari dengan Aisyah datang ke surau. Belum berlari dia tuan-tuan. Kita hari ni dengan isteri kita romantik sangat. Mandi sekali. Ya, tengok TV sekali. Tengok TV ni boleh pegang tangan. Ni, pegang tangan ni menanti Februari. Isteri siap pesan, abang jangan lari tau. Abang jangan pergi ke laut tau, takut hilang tu tak balik. Oi, tuan-tuan tahu tak, pegang tangan isteri ni gugur dosa tau daripada celah-celah jari. Balik yang mana ada isteri, balikkan pimpin isteri. Naik rumah kita tu, naik tangga sekali. Ini dimarah isteri. Lambat jalan. Isteri itulah dah balancing lari. Alignment out. Begini jalannya gini. Sian kat isteri kita tuan-tuan. Dulu-dulu last kita tidur atas riba isteri kita bila? Rasulullah letak kepala di atas riba isteri dia tau. Punya romantik Rasulullah. Last kita tidur atas riba isteri kita bila? Tak tahu. Dulu waktu riba dia kecil, sibuk kita nak tidur. Sekarang lah boleh tidur. Riba dia kecil sikit pada balak je. Tidur lah. Aku ingat kayu balak tadi rupa pohon kau kata dia. Tak nak pula tidur. Perkahwinan ikut cara Rasulullah, semayang ikut cara Rasulullah supaya kita dapat pahala. Bila dapat pahala boleh masuk syurga. Semua benda hari ni tuan-tuan kita ikut cara Rasulullah sampai ke kubur. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, apa hukum buat binaan di kubur? Saya cakap taklah haram. Tak haram. Tapi kalau lepas ni tak payahlah buat. Letak batu nisan sudah. Sebab ada ulama kata makruh. Makruh tu saja bukannya haram. Yusuf Qaradawi kata tak boleh pergi ambil backhoe, pergi tolak segala batu nisan tu. Lagi bergaduh pula, yang mana dah buat biar-biarkan. Tapi taklah haram. Kita sampai tahap macam itu tuan-tuan. Sampai ke kubur pun kita nak tiru Rasulullah. Nak ikut mana yang terbaik. Subhanallah. Apa benda hari ni yang kita tak tiru Rasulullah? Pakaian cantik tiru Rasulullah. Naik kereta baca doa tiru Rasulullah. Masuk tandas baca doa tiru Rasulullah. Makan pun cara Rasulullah. 3 jari dia makan. Tuan-tuan, Nabi Muhammad dia makan roti, dia suap dengan 3 jari tau. Roti, bukan nasi. Tuan-tuan pergi kenduri kahwin, 3 jari suap. Bila nak habis pinggan nasi tu? Ada 4 biji nasi. Dah 2 jam makcik makan. Rasulullah kata dia. Enggak. Kamu ni sewel ke apa? Rasulullah makan roti 3 jari, dicobeknya roti dimakan. Bukan makan nasi. Sebab ada orang faham, bila nak makan kena 3 jari, dimakannya mi kari dengan jari. Engkau pakailah sudu. Engkau pakai sudu. Salah, belajar betul-betul tuan-tuan. Ada orang bila nak ambil nasi, bila nak ambil lauk, dia makan nasi belah kanan suap. Bila dia nak ambil lauk, dia jilat jari. Lepas tu pegang sudu. Kemudian disuruh kita makan pula. Ambil lah, kuah tu sedap tu pula. Apa ku nak ambil air liung kau kat situ? Mana kau belajar? Oh, saya nak tiru Rasulullah. Tu bukan cara Rasulullah. Hari ni kita makan pemakanan Rasulullah. Semua mendakwa pemakanan Rasulullah. Orang tanya saya, Ustaz sihat?
Sihat orang tua. Sihat orang tua. Okay, saya dulu sakit jantung tahun lepas. Bulan 2 yang lepas, genap setahun saya sakit jantung. Sebab tu bulan Februari yang lepas saya beli kek. Saya potong kek ulang tahun pertama. Staff saya tanya, Ustaz, kek apa ni Ustaz? Ulang tahun yang pertama sakit jantung. Empat. Oi, subhanallah. Tuan-tuan, kita ni hamba Allah ada 4 sifat. Pertama berdoa, kedua tawakal. Ketiganya ialah redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, dan pandang baik dengan apa yang Allah Ta'ala tak bagi. Ini sifat hamba. Nombor 1 doa, nombor 2 tawakal, nombor 3 redha. Jangan pandang buruk apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jangan pandang buruk. Ada hikmah. Sebab tu bila saya sakit jantung hari itu, tuan-tuan, saya syukur, saya redha je. Dalam hati saya kata, apa pula Allah nak bagi dekat aku. Rupanya tuan-tuan, Allah bagi macam-macam. Akibat sakit jantung tu Allah bagi macam-macam. Saya duduk dekat airport, beratur nak check bag, nak scan bag ni, beratur panjang tuan-tuan. Polis, Datuk depan. Minta maaf ya tuan-tuan, dia sakit jantung. Depan. Oh subhanallah. Tak payah beratur makcik. Itu kelebihan sakit jantung. Jadi kalau makcik tak nak beratur, minta sakit jantung, insya-Allah. Senang tuan-tuan. Didahulukan, tuan-tuan, rakyat didahulukan tuan-tuan. Orang pun tak marah saya. Dia sakit jantung. Sakit jantung. Faedah. Saya ceramah sekarang tuan-tuan, kadang-kadang 2 ambulans standby. Malam ni je tak ada ambulans. Semalam saya ceramah dekat UiTM, ambulans standby. Saya ceramah dekat sini, ambulans standby. Di Kuching 4 ambulans tuan-tuan. 4 ambulans buat dekat masjid. Masya Allah, memang bermanfaat. Saya sakit, ada hamba Allah depan sana tu sawan. Tengah-tengah dengar ceramah, panas dalam masjid, panas. Sawan, ambulans dah standby. Ni mesti takut ramai yang sawan, panas malam ni tuan-tuan. Ambulans tak ada. Saya ceramah di Pahang tuan-tuan, ambulans standby. Sebelah pentas saya ceramah, siap dah buka pintu lagi. Nurse dia tegak tengok saya. Bila nak rebah ustaz ni? Allah. Kita hari ni makan pemakanan sunnah. Kurma kita makan. Makcik-makcik makan kurma ajwa, senang bersalin. Saya kena santau. Saya makan kurma 7 biji, buang racun dalam badan. Rasulullah cakap ajwa tu membuang racun. Opa-opa yang mana nak mudah bersalin, makan kurma pak. Opa ustaz, buat tenang ustaz. Opah pun mengandung pun. Opah muda 46. Buat kurma tu elok, makanan Rasulullah. Cuma untuk kita orang lelaki-lelaki ni masalah dia, kalau banyak sangat makan kurma ajwa, botak lah. Itu kesan dia. Ya, sebab mahal. Okey. Mana faham? Tak faham sudah. Orang lelaki-lelaki macam kita kalau makan kurma ajwa selalu, kesan nombor 1 dia botak. Sebab mahal, RM160 sekilo. Tak botak kita, dapat RM5 je tuan-tuan. Garu-garu kepala botak dia. Kita tiru. Orang tanya pada saya, Ustaz, apa Ustaz makan? Saya minum minyak zaitun. Wattin wa zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Bila time Ustaz minum minyak zaitun wa kurma? Wadduha wal laili iza saja. Saya minum pada waktu duha. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi sebut, apa yang Quran buat, saya buat. Pasal kita nak ambil keberkatan. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita buat benda-benda itu, baik sungguh manfaatnya. Sampai bila kita nak tiru Rasulullah ni? Daripada pagi tadi sampai tidur. Sampai nak tidur nanti, sebelum tidur gosok gigi. Adik-adik, sebelum tidur gosok gigi, basuh tangan. Ini makan nasi kari bau lauk, kemudian tidur. Syaitan mempunyai deria bau yang sangat kuat. Bila dia bau lauk, dia datang, dia jilat jari kita, nak. Tu yang kena tindih tu. Makcik-makcik tu yang kena lebam peha. Lebam sana, lebam sini. Lebam tengkuk lain, lebam peha tu.
Yang pernah faham, tak faham sudah. Ini duk mengeluh Ustaz, oi, lebam biru-biru makcik ni habis, kaki-kaki ni lebam Ustaz, oi. Kencing manis, hidup kencing manis, gitu dia. Sebab makcik tidur, tangan masih lagi berbau makanan. Benda tu datang. Malam ni kalau adik berani, nama harimau ni, berani ni, makan nasi jangan basuh tangan. Biar sikit-sikit je, bau-bau kari lagi. Dia datang tindih kita. Sebab tu Rasulullah pesan, basuh tangan elok-elok sebelum tidur. Baca doa yang tertentu sebelum tidur. Sampai ke tidur, sampai belah mana pun, kita ikut cara Rasulullah. Cantiklah tuan-tuan hari ini. Alhamdulillah. Kita baca Quran ikut cara Rasulullah. Tak lama lagi kita tadarus. Nabi Muhammad baca Quran, Jibril semak. Okey, Jibril baca Quran, Nabi dengar. Tu nama dia tadarus. Bulan Ramadan nanti kita buat tim tadarus. 5 orang satu tim. Seorang baca, 4 lagi semak. Bukan seorang baca, 4 lagi nyembang. Aku dah baca dah, engkau pula baca. Aku dah baca dah. Dia berdua WhatsApp. Itu bukan tadarus, tu terderas. Ada orang yang bila ditegur, dia lari pada tim tadarus. Dia lari pada tim tadarus. Yang tegur tu pula ustazah tajwid. Innal ladzina kafaru sawa'un 4 rakaat 4. Innal ladzina kafaru sawa'un 4. Duk ketuk lantai ni. Innal ladzina kafaru 4. Makcik cakaplah, tah mana yang 4 tu? 4 sepak tu lagi. Malam besok tuan-tuan tak masuk dah tim tadarus. Dia merajuk, dia duduk hujung bawah terkung tu. Seorang-seorang dia baca. Orang tanya dia, Leha, engkau tak masuk tim tadarus ke? Tak payah, baca seorang lagi senang. Betul semua. Baca dengan dia orang tu ada je salah. Itu yang baca seorang ni betul semua. Alhamdulillah kata dia. Besok habis dah 30 juzuk. Itu bukan tadarus. Tadarus ni baca semak menyemak. Sebab tu Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Semua orang boleh baik. Makcik-makcik, jangan cakap makcik-makcik. Okey. Jangan cakap. Cuba tengok di surau. Asyik tu imam je dapat pahala lebih. Dia yang terbaik. Makcik tak boleh pun jadi imam. Oh, merajuk. Makcik kerja apa? Saya ustazah, lulusan Azhar ustaz. Tu imam kita tu SRP minta lepas ustaz. Sepatutnya ustazah yang layak jadi imam tu dia. Ustazah, kalau ustazah jadi imam, tak rukuk makmum. Ustazah rukuk je, makmum tegak. Begini tengok tau. Hak belakang tu begini tengok. Yang hujung pula nyesal aku kat hujung tak nampak. Sebab tu orang perempuan tak boleh jadi imam. Biar lelaki-lelaki ustazah. Orang yang terbaik di surau kita tu imam. Tapi berapa orang boleh jadi imam? Yang terbaik lagi siapa selepas imam? Bilal. Tapi berapa orang yang boleh jadi Bilal? Yang terbaik selepas Bilal siapa? Orang yang sembahyang saf paling depan. Penuh 3 tu habis. Aduh, bilalah Tok Bilal nak mati? Bilalah Tok Imam nak mati? Aku pula nak isi jawatan. Tak payah rebut-rebut. Biarkan imam, biarkan Bilal. Sebab ada orang yang Nabi sebut semua orang boleh dapat jadi baik. Apa dia? Orang yang belajar Al-Quran. Khairukum, yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran. Maknanya dalam masjid ni, dalam surau ni, semua orang boleh jadi baik. Pergilah belajar Quran. Malu tak? Malu apa? Belajar. Masuk balik kelas Iqra. Malu Ustaz. Kalau gitu belajar dengan cucu. Cucu darjah 4. Belajar dengan cucu. Ba. Cucu suka. Kuatlah sikit atuk. Ba. Nanti orang dengar tu malu. Boto tata dia balik terus tuan. Tata dia. Pergilah belajar, jangan malu. Manusia yang terbaik yang belajar makhraj.
Lepas belajar huruf dia, baca dah lancar, sekarang belajar makhraj. Cara mengeluarkan huruf. Siratal siro ro ro. Shiro tu shiro, ni shiro. Siro siro. Siro. Pergi praktis bela ayam. Panggil ayam makan. Lama-lama boleh sebut siro. Bagi sebut makhraj. Sebab ada orang yang makhraj dia tak betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bunyi mana ada makhraj? Tak ada tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makhraj tak ada. Yang ada Harun. Atas pada ayam. Atas pada alamin. Ni, harimau Malaysia. Dah makan belum? Dah makan. Dah makan semua Dah. Belum. Dah sembahyang isyak Dah. Jarang kita sebut dah. Bila orang tanya kita, engkau orang dah sembahyang isyak kan? Dah sembahyang isyak kan? Sebut. Cuba sebut. Itulah makhraj dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah sembahyang isyak kan? Ada dia yang jawab, dah sembahyang isyak kan? Ada kan? Itu sembelit. Bagi betul-betul makhraj, belajar. Yang ketiganya ialah sebutannya Arab. Pergi belajar. Kita nak tiru cara Rasulullah ni. Belajar cakap slang Arab. Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Nak sebut Arab tu apa? Jangan buka mulut luah-luah. Harimau Malaysia. Sebut Maliki Yaumiddin. Dia tak mau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak mau. Betul tapi tak tepat. Dia Maliki Yaumiddin. Dia bukan perak. Botek. Tulis Intan, makcik belakang tegur saya tadi, Sungai Siput. Ustaz, saya orang Sungai Siput, kamu temin, kata dia. Kalau kamu temin, dia Cuba balik rumah nanti praktis. Mama nak ke mana? Gitu bahasa Arab. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'taina. Lepas ni tu imam tarawih nanti baca elok. Inna a'tainakal kautsar. Jangan dibaca inna a'taina. Itu parit botol. Allah, nak tahu orang Arab cakap macam mana, cara dia slang dia, buka mulut nipis, jangan buka luah-luah. Jangan buka mulut luah. Nak tengok buka mulut kecil macam mana, tengok menagih dadah. Cuba tengok menagih dadah cakap. Dada. Barang dia, barang. Barang apa barang? Tak ada barang. Apa ada barang pun tak ada. Ni, yang ini kalau belajar tajwid, kompon Arab lagi dadah juga. Jadi kita hari ini kita nak baca Quran, nak mengajar Quran, nak faham Quran macam cara Rasulullah. Semua benda kita nak buat macam cara Rasulullah. Dan kita buat supaya kita dapat syurga. Saya nipiskan misai, saya simpan janggut sebab Rasulullah buat. Tuan-tuan pakai serban, pakai jubah sebab pakaian itu ada Rasulullah buat. Tuan-tuan pakai minyak wangi, akak-akak pakai segak-segak ni pasal apa? Pasal Rasulullah ada pakai minyak wangi orang lelaki-lelaki ni. Kegemaran Rasulullah. Akak-akak pakai celak malam saat dia tidur pakai celak, Rasulullah pun bercelak waktu Rasulullah nak tidur. Bagusnya bulan Ramadan ni bulan kita bersedekah. More surah ni dah habis dah. Sebab Rasulullah suruh kita bersedekah. Jumpa anak yatim pula, ya Allah, diusap punya kepala anak yatim. Sebab Nabi kata dihapuskan dosa kita. Macam rambutnya banyak tu. Itu anak yatim jangan bagi botak rambut, sayang. Seorang pun tak usiknya budak tu pasal botak. Dia busik je ini pasal rambut dia banyak. Botak ke tak botak ke makcik bagi. Sebab Rasulullah sayang anak-anak yatim. Dan orang Malaysia memang tuan-tuan cukup sayang pada anak yatim. Tak percaya cuba tengok bulan Ramadan. Penuh
Giliran bawa anak yatim berbuka di hotel. Sampai boleh cakap mengerah penjaga anak yatim. Penuh ya, penuh. Tahun depan, siapa nak ni tahun depan. Tulis tu, full house. Tiap-tiap malam, orang bawa naik bas anak yatim pergi beli baju raya. Bayangkan setiap malam 30 helai baju dia dapat. Tu anak yatim. Ni dia orang ni tak yatim, selai je dapat. Sekarang siapa bagus? Yatim ke tak yatim? Anak yatim 30 pasang baju tau. Kopiah 30, songkok, kasut 30 pasang. Tiap-tiap malam. Anak tak yatim. Sepasang ni. Dia tanya kat mak dia, "Mak, bila ayah dah mati?" Oh, sudah tuan-tuan. Ya benar, faham, tak faham sudah. Dia pun nak jadi yatim. Sebab dia tahu orang Malaysia ni pemurah. Dia bawa satu bas. Korporat tu cakap dalam bas, "Okey anak-anak semua, hari ni pakcik belanja. Itu Maidin, nampak tak Maidin? Okey, masuk pasar raya Maidin, belilah baju ke songkok ke, beli pakcik belanja. Tapi ingat, tak lebih RM20. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Songkok ni pun RM9 sebelah kupang pakcik. Kita hari ni kita tak kedekut. Anak yatim kita jaga, wakaf. Saya sampai-sampai ni, makcik tadi dah wakaf duit untuk sekolah saya. Kita punya rajin tuan-tuan, subhanallah. Wakaf, kita sedekah, kita buat semua. Ni hantar surat ni, "Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, kami dari grup Muslimah nak pergi buat lawatan ke tempat Ustaz Kazim, rumah orang tua-tua. Bagaimana untuk dihubungi?" Hubungilah pejabat 526-0321. Hantar je surat, "Kami nak melawat sekolah Ustaz Kazim." Datanglah melawat. Setiap hari Sabtu pertama, Ahad pertama. Sabtu ketiga, Ahad ketiga. Setiap minggu tu saya terima tuan-tuan dalam 30-40 bas. Setiap minggu. Tuan-tuan bayangkan setiap minggu 40 bas. Sebulan? Bayang tengoklah. Tahun lepas saja yang melawat sekolah saya 170,000 orang melawat. Yang berdaftar. Belum walk-in lagi. Yang run-in lagi ramai tuan-tuan. Yang walk-in kita tak masuk. Ini yang berdaftar dengan bas saja 170,000 tuan-tuan. Hanya nak tengok Ustaz Kazim je. Subhanallah. Nak tengok sekolah Ustaz Kazim. Nak tengok orang tua-tua di sekolah Ustaz Kazim. Nak tengok sekolah Ustaz Kazim. Allah. Nak belajar dengan Ustaz Kazim. Jadi tuan-tuan, kalau datang melawat dengan saya, melawatlah. Habis-habis ceramah, ambil gambar pisio, makan-makan dengan saya semua, lepas tu balik. Tapi kalau nak dengan saya 4 hari, kena ikut saya dah naik kapal. Okey, naik kapal dengan saya, naik cruise 4 hari 3 malam. Bulan 8 ni saya nak pergi dengan tabung haji. Pergilah daftar dengan tabung haji, nak naik kapal dengan Ustaz Kazim. Cokoh sana 4 hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua benda kita ikut Rasulullah. Kita marah kalau kita tak nak ikut Rasulullah. Sebab ikut Rasulullah tu jalan ke syurga. Saya cakap pada tuan-tuan tadi, semua benda kita ikut cara Rasulullah. Makan, tidur, main, bercakap, imam, semayang, puasa, baca Quran. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, kita ni syurga ni. Tapi dalam banyak-banyak perintah Rasulullah, ada satu perintah Rasulullah yang kita tak nak ikut. Bila masa kita tak nak ikut Ustaz? Ada. Kita tak nak ikut. Yang lain kita ikut. Rasulullah suruh makan kurma. Pergi cari kat jalan Masjid India, nak cari kurma. Rasulullah ni suruh kita ni sedekah. Kita punya panjang tangan sedekah pada orang. Kita ikut. Kita selawat ni tuan-tuan tiap-tiap hari. Berapa kali selawat kat Rasulullah. Semua kita ikut. Tapi ada satu perintah Rasulullah kita tak nak ikut. Apa dia? Rasulullah kata berkasih sayang. Rasulullah kata jangan gaduh-gaduh. Rasulullah cakap bersatu padu. Yang tu yang tak nak ikut. Sayang orang Malaysia tuan-tuan. Buat masjid, buat surau, semua ikut. Pergi haji semua ikut. Buat tawaf semua ikut. Tapi Nabi kata, ikut aku, jangan berpecah belah. Yang ni geleng kepala. Kami tak nak ikut, kami nak gaduh juga. Macam mana nak masuk syurga tuan-tuan? Saya pakai songkok hitam, pakai baju cantik-cantik, semayang rajin-rajin. Tiba-tiba jiran sebelah rumah saya tak cakap. Tak tegur dah 6 bulan dah. Apa pasal?
Dia bendera lain, saya bendera lain. Minta maaf saya tak cakap dengan dia. Kan dia Islam, Islam tak Islam. Dia bendera lain, saya bendera lain. Tobat lahum saya tak baik. Nabi kata la yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Tidak akan masuk syurga siapa-siapa yang putus silaturahim. Habis. Semayang tiru cara Rasulullah, puasa tiru Rasulullah, pegang anak yatim tiru cara Rasulullah, tapi Rasulullah kata jangan berpecah belah. Yang tu tak nak. Habis. Itulah tajuk kita malam ni. Baik pun masuk neraka. Kenapa inilah dia. Baru saya nak masuk tajuk. Astaghfirullahalazim. Tadi Ustaz, tadi mukadimah. Ni baru nak masuk tajuk. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan sayang dengan amalan, yang kita nak bawa bekal. Apa bekalan kita nak bawa di hari kiamat? Handphone ke? Handphone tinggal. Jangan duk bangga lah dengan handphone. Tak ada orang tanam handphone dengan mayat. Mayat duduk dalam kubur, isteri lempar handphone. Abang, tu handphone apa-apa lah. Mana ada tuan-tuan? Yang nak dibawa ialah amalan. Tiba-tiba amalan kita rosak sebab kita maki orang. Amalan kita tak diterima sebab kita ngumpat orang. Amalan kita tak diterima sebab kita fitnah orang. Amalan kita tak diterima sebab kita viralkan benda yang tak betul dalam handphone. Kita mengumpat dengan like, dengan komen yang tak betul. Kita maki hamun dia pula. Binatang, jilaka, bewak semuanya ada. Agak-agak nak masuk syurga kah? Tuan-tuan, Tuhan tak tengok saya pakai songkok atau saya pakai serban. Tuhan tak tengok saya pakai kepiah ke saya pakai jubah. Tuhan tak tengok. Tak pakai songkok pun tak apa. Janji tutup aurat. Tuhan tak tengok kita hitam ke putih. Tuhan tak tengok. Yang Tuhan tengok hati. Putih ke hitam hati kau. Kita sekarang ni sibuk nak bagi putih muka. Siang malam gini je. Tiap-tiap hari kita nak bagi putih muka ni. Kocok. Kunyah putih. Muka putih tanah hitam. Apa saya sibuk nak bagi putih muka tuan-tuan? Allah tak tengok pun. Hitam pun Allah tak tengok. Putih pun Allah tak tengok. Semua orang Allah jadikan. Yang Allah tengok hati. Apa makna muka cantik, hati kotor? Kalaulah kita sibuk nak bagi putih muka orang, saya cadangkan pengeluar produk ni, jual produk ni dekat Afrika. InsyaAllah di sana pasaran lagi luas pada Malaysia. Yang kita nak kena bagi putih hati. Ini kita dengan orang tu kita benci, dengan orang ni kita benci, dengan orang ni kita benci. Anak dia aksiden, masuk hospital. Kita menyembang dekat kaki 5 surau. Anak dia tu jatuh motor semalam. Dia mana? Dia itu lah. Dia mana lagi? Padan muka tadi. Padan muka? Ada tak Allah sebut allazina idza asabathum musibah qalu padan muka? Ada. Yang Allah sebut qalu inna lillah. Hari ni kalau kita benci pada orang, kita boleh sebut padan muka biar mampus. Ahli syurga kan kita? La yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Takkan masuk syurga orang putus silaturahim. Tuan-tuan, kita di taman pinggiran ni tuan-tuan, engkau biru ke, engkau hijau ke, engkau merah hati ke, engkau oren ke, kita adalah Islam, kita adalah bersaudara. Jangan putus silaturahim. Tuan-tuan, kalau saya nak potong kuku, saya potong jari ini dulu, potong jari ini kemudian ini pula, boleh tak? Boleh. Kau suka saya? Bukannya jadi berdosa pun. Ustaz, kalau saya nak simpan misai sampai tutup mulut, boleh tak? Boleh. Tak berdosa pun. Tutup mulut ni. Tak nampak mulut. Abang tak ada mulut ke? Ada. Tutup balik. Kalau saya buang janggut licin, berdosakah saya? Mazhab Syafi'i kata tak berdosa. Tak apa pun, benda sunnah aja. Tetapi kalau saya putus silaturahim, Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsih. Tidak beriman di kalangan kamu sehinggalah kamu sayang kepada saudara-saudara kamu
macam kamu sayang pada diri kamu sendiri. Nabi kata tak beriman. Kalau potong kuku mulakan dengan jari anak, masih lagi beriman. Tapi kalau kita benci pada orang, tak bercakap dengan orang, putus silaturahim dengan orang, Nabi kata la yu'minu, tak beriman kamu. Allah, kita tersilap. Sebab tu saya suka dengan tuan-tuan. Di sini ada bendera hijau, di sini ada bendera biru, ada bendera merah muda, ada bendera oren, ada bendera merah hati. Yang tak ada bendera pada ni budak-budak ni. Ngundi pun tak boleh lagi ni. Tapi kita bekerja sama. Jaga taman kita, dadah jangan sampai. Jaga taman kita, perompak jangan masuk. Jaga surau kita, jangan pecah belah. Biar rahmat turun di taman kita. Barulah kita sama-sama boleh masuk syurga. Janganlah politik 24 jam. Ini bila tengok saya pakai songkok hitam, tu UMNO. Masa bila saya masuk UMNO? Dah pakai, sudah baik dengan Datuk Megat. Itu tu kira UMNO tu. Oh, baik dengan orang UMNO. Saya juga baik dengan orang asli. Apa saya tak cakap ustaz orang asli kan? Saya baik dengan orang Bidayuh tau, orang Kadazan tau. Saya ceramah di Sabah, orang daripada Kadazan jemput saya ceramah. Kadazan tidak Islam. Adakah saya Kadazan? Tak, saya pendakwah. Saya kena baik dengan semua orang. Saya baik dengan artis, saya baik dengan budak rock, saya baik dengan orang bukan Islam, saya baik dengan tukang cuci. Lama-lama saya ramai kawan. Saya tak putus silaturahim. Saya pergi ceramah di Johor tuan-tuan, saya dapat bunga telur. Bukan sebiji, 2-3 pasu dapat. 3 pasu. Ini kalau aku makan habis 60, 180 biji. Mau kentuk ni pun telur ni. Punya banyak. Satu tu 60. Saya singgah tuan-tuan lebuh raya dekat RNR tu, saya bagi ke orang. Bagi kat orang telur je. Saya bagi dekat yang jaga tandas dekat hentian sebelah tu. Dia Bangla ke, dia India ke, dia Melayu ke. Bang, makan telur bang. 4 biji saya bagi dia. Terima kasih encik. Minggu depan dia tengok saya lalu datang, dia kenal kereta saya, dia berlari ke tandas. Apa hal pula aneh tu? Nak ke mana pula? Rupanya tuan-tuan dia bersihkan, dia simpan tandas tu untuk saya. Datuk, sini kosong. Nampak tuan-tuan? Dengan modal saya 4 biji telur je tuan-tuan, saya dapat tandas VIP. Ya Allah, apa susah? Inilah faedah kita berbaik-baik. Kenapa kita nak gaduh-gaduh? Janganlah politik 24 jam. Nanti datang mengundi pangkah. Okey, nanti datang mengundi pangkah. Sekarang belum musim mengundi. Kita semayang. Kita jaga janda, kita jaga anak yatim, kita jaga orang miskin, kita jaga anak-anak muda supaya dadah tak sampai pada mereka. Ini politik 24 jam penat. Semua yang datang di sini minat P.Ramlee. Termasuk yang duduk pusing tangan ni pun. Tapi saya minat pada P.Ramlee tidaklah saya seminat pada Ahmad Mahmud. Pelakon yang saya paling minat Ahmad Mahmud. Hang Toh dengan Hang Jebat Silat tu. Ahmad Mahmud. Nampaknya tuah, betul-betul kau nak membunuh ke tuah. Nah, kau ambillah keris tameng sari ini, berikan keris kau itu tuah. Mari kita bertaruh buat perhabisan tuah. Itu nama dia Ahmad Mahmud, yang jadi Dr. Ismadi itu. Tuh kan Dr. Ismadi itu. Memang aku telah mengambil isteri kau, Kasim Selamat. Tapi bukankah aku telah mengembalikan mata kau? Adil bukan? Adil kata tuan doktor. Itu P.Ramlee tuan. Engkau ambil bini aku, engkau bagi mata aku, banyak cantik kau kata dia. Lah kasih selamat pergi ambil gerpu pergi cocok tuan-tuan. Bengong betul. Bukan kau ada combi. Apa pasal aku cucuk-cucuk mata lagi? Lupa galah bini kau tu ambil combi dah pula. Yang nombor 2 saya minat pelakon siapa? Nordin Ahmad. Nordin Ahmad kalau berlakon penuh perasaan. Kajang Pak Malau, kajang Malau tu kajang pula. Dia duduk teriak pula dah. Nangis je tu no. Nah, intai kami antara masak, nampak esok jangan rindu-rinduan.
Lepas tu yang ketiga baru cerita P. Ramlee saya minat. Dia bawa sikit. Cuba tengok cerita P. Ramlee, Ali Baba Bujang Lapuk. Dia suruh Ibrahim pendek cari rumah Kasim Baba. Engkau pergi ke kota Baghdad, kau cari rumah Kasim Baba, nanti malam kita rompak rumah dia. Di pangkahnya, pak, rumah Kasim Baba. Datang serimah, dia padam. Dia pangkah dekat toilet. 40 penyamun datang malam tu. Cip, ini rumahnya Cip. Kecil gila itu dia. Apa lagi kasih pecah lah. Akhirnya dipecah toilet. Habis tarik naik ke muka, naik ke badan, habis kotor. Apa analogi P. Ramlee? Berhati-hati bila memangkah. Silat-silat pangkah, pati tarik kau pangkah. Busuknya sampai 7 keturunan tau. Jadi berhati-hatilah. Malam besoknya pula dia suruh pula tu Ibrahim Jepun tu pergi cari rumah Kasim Baba. Tak guna menyeberang pendek, di pangkahnya tandas. Ibrahim dia pergi pangkah semua rumah di kota Baghdad. Nak rompak apa? Celaka menyemam matarasan. Rumah habis di pangkahnya. Balik, tak boleh rompak. Dia nak bagi tahu apa pada kita? Kalau tiap-tiap hari bercakap politik pun apa faedah pada kita? Ada masa berpolitik lah, ada masa tak payah politik. Tetapi ingat, yang disuruh ialah berkasih sayang, supaya amalan yang kita buat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengki-dengki, jangan marah-marah, jangan iri hati. Allah terima ibadat kita. Jadi tuan-tuan, saya dah berceramah 26 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke sini. Jadi kalau nak jemput lagi 26 tahun. InsyaAllah. Ya. Baik, cukup sekadar itu. Tidak ada soal jawab. Tak ada benda nak soal pun. Saya dah ceramah 1 jam 45 minit. Okey, 1 jam 45 minit. Terasa tak? Memang tak terasa. Bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya. Tuan-tuan terasa apa? Udah bertepuk. Orang lain dah habis gelak, dia tak habis lagi. Astaghfirullahalazim. Jadi tuan-tuan dapatkanlah buku saya tu yang baru saya lancarkan di Pesta Buku baru ni. Tak faham sudah. Ini tagline yang sangat terkenal saya buat dengan koma tanya UKE jawab. Ada di 2 gerai tu dengan kismisnya, dengan kopiah saya Kazim lah, dengan ubat lah. Semuanya ada, tuan-tuan boleh beli. Ni adalah sedekah untuk sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah di Manjui. Kita jumpa lagi 26 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.